KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Afiq nak tanya dulu, apa khabar semua? Sehat ke tidak? Afiq harap anda semua sentiasa menjaga kesihatan dan sehat sejahtera dekat rumah, okey? Jangan keluar-keluar. Buat masa ni kita duduk je dalam rumah, diam-diam, okey? Jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, sesi ulang kaji kita bersama dengan guru jemputan, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa sekarang ni kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi sama-sama kita membantu untuk menurunkan kes dengan cara mematuhi SOP. Gunakan pelitup muka, gunakan cecair sanitasi. Kemudian jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Elakkan pergi tempat yang sesak dan jangan lupa untuk dapatkan vaksin anda semua. Okey, kalau pergi ke premis terbuka jangan lupa untuk scan MySejahtera. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dengan mata pelajaran kimia. Khusus buat murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran ini, jadi boleh bersiap sedia. Tapi sebelum tu, kita mesti nak tahu apa topik menarik hari ini. Kita bertanya dengan cikgu tu sendiri, tapi sebelum tu mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom. Ya, itulah dia cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nik Adwati. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Afiq. Ya, inilah dia guru cemerlang kimia di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jasmin 2 Kajang Selangor. Okey, cikgu, kongsikan sedikit sebelum tu kita bersama dengan murid-murid di luar sana, apa menariknya topik kita pada hari ini? Okey, menariknya topik hari ini ialah topik bahan buatan dalam industri. Jadi bahan buatan dekat sekeliling kita memang banyak. Okey, jadi secara tak sengaja kita tahu semuanya berkaitan dengan kimia. Okey, itu yang menariknya hari ini. Faham? Itulah dia. Mungkin warna baju kita pun lebih kurang tu ada kimia lah kat situ. Baiklah, jadi sekarang ni cikgu, mari ikut saya. Kita pergi ke meja sebelah sana. Kita gunakan cecair sanitasi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran. Mari cikgu, ikut saya. Silakan. Cikgu gunakan dulu. Inilah dia cara-cara untuk kita mematuhi SOP, menjaga kebersihan tapak tangan kita kerana kita tak tahu kita bersentuhan di mana saja yang ada kuman. Dan kalau boleh, kita cepat-cepat guna cecair sanitasi ni supaya COVID tu pun boleh lari. Macam tu. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak berkenalan juga dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita di studio sepanjang sesi pembelajaran mata pelajaran kimia ini. Jom kita berkenalan dengan mereka. Ini dia murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jasmin 2 Kajang Selangor. Assalamualaikum semua, apa khabar? Sehat? Jangan lupa buka mic. Buka je mic. Okey, jadi Afiq nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda, nama, bersama dengan sekolah dan kongsikan juga bersama dengan kami cita-cita anda. Boleh? Jadi kita mulakan dengan Nur Amira terlebih dahulu. Silakan Amira. Assalamualaikum, saya Nur Amira binti Amran dari SMK Taman Jasmin 2 dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor. Menjadi seorang doktor, insya-Allah, amin. Seterusnya kita ada Harith Aiman. Silakan Harith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harith Aiman, Abdul dari SMK Taman Jasmin 2. Saya bercita-cita nak jadi seorang doktor. Menjadi seorang doktor juga, insya-Allah. Patutlah ambil mata pelajaran kimia. Okey, seterusnya kita ada Muhammad Syazul. Silakan Syazul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syazul Hakimi Alif bin Syamzari. Saya bersekolah di SMK Taman Jasmin 2. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera. Menjadi seorang jurutera. Okey, kita tanya pula di sebelahnya kita ada Khairul Haziq. Silakan Khairul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Khairul Haziq. Saya dari sekolah SMK Taman Jasmin 2 dan bercita-cita untuk menjadi doktor yang terbaik di dunia. Wah, menjadi doktor yang terbaik di dunia. Wah, dia ada tambah sikit kat situ. Baiklah, seterusnya kita ada Nur Handayani. Silakan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Handayani dari SMK Taman Jasa 2. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru. Okey, ada imej guru pada awak tu, saya dah nampak dah. Dan yang terakhir sekali, saya nak bertanya pula dengan Aifa Syaza. Aifa, lupa mute tu. Off mute dulu. Oh, sorry. Tak apa, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aifa Syaza. Mhm. Saya dari SMK Taman Jasmin 2. Saya bercita-cita untuk jadi guru. Menjadi seorang guru. Baiklah, jadi sekarang ni Afi nak terus bertanya dengan anda semua, apa pandangan anda mengenai topik kita hari ini? Saya nak tanya dengan doktor yang terbaik. Doktor, silakan. Apa pandangan anda, Harith? Doktor lain. Oh, sorry. Silakan, Harith. Hari Saya tak sangka mata pelajaran kimia ini berkait rapat dengan alam kehidupan kita sendiri. Saya tak sabar untuk belajar bab ni. Okey, baiklah. Itu dia kata Harith. Okey, saya nak bertanya pula dengan Syazul Hakimi. Bagaimana pandangan anda pula? Yes. Kerana cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor, saya berminat untuk mendalami ilmu kimia industri dalam tajuk ini. Okey, baik. Seterusnya, saya nak bertanya pula dengan Handayani. Bagaimana pendapat anda? Saya rasa tajuk ini mudah difahami dan mudah diingati. Saya harap saya dapat jawablah tajuk ini masa SPM nanti. Okey, itu pandangan murid mengenai topik kita pada hari ini. Jadi, apa pula pandangan cikgu sendiri? Mungkin apa sebenarnya objektif bagi topik kita pada hari ini? Okey, objektif tu kita kena tengok dekat skrin lah. Hari ini banyak objektif dia sebab hari ini tajuk kita ialah bahan buatan dalam industri. Dia ada berkait rapat dengan sekeliling kita. Jadi topik yang agak senang lah berbanding topik-topik kimia yang lain. Okey, baiklah. Jadi mungkin ini adalah topik yang sangat menarik buat kita semua. Saya pun dah tak sabar juga untuk mempelajari bersama dengan murid-murid di studio. Tak lupa juga murid-murid di rumah. Jadi murid-murid di rumah boleh bersiap sedia dengan segala nota untuk mencatat ilmu daripada Cikgu Nik sebentar nanti. Sebab sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana. Setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, tadi Afiq pesan kepada murid di rumah boleh bersiap sedia. Jadi Afiq harap anda semua dah bersedia. Sebab sekarang kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran kimia dengan topiknya pada hari ini iaitu bahan buatan dalam industri. Dengan cerita dijanjikan topik hari ini menarik. Jadi mari kita bersama dengan Cikgu Nik untuk mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu Nik. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Okey, sebelum tu Afiq, dekat depan Afiq tu cikgu ada sediakan dua bahan. Okey, satu tu kepingan aluminium. Okey. Okey, satu lagi ialah anak kunci. Oh, ni kunci rumah cikgu ni? Bolehlah saya bawa balik. Okey. Okey. So Afiq, apa yang Afiq kena buat, ambil kepingan logam tu. Okey, itu adalah kepingan aluminium. Boleh tak Afiq bengkokkan? Bengkokkan? Mudah boleh. tak? Mudah kan? Mudah dibengkokkan. Okey, boleh fleksibel lah maksudnya. Boleh ke atas, ke bawah. Ya, betul. Okey, sekarang Afiq cuba bengkokkan kunci. Bengkokkan kunci ya. Tak jadi apalah cikgu. Kan? Maksudnya tak jadi kunci. Okey, itu topik yang kita nak belajar hari ini iaitu bahan buatan dalam industri. Okey, ianya adalah mata pelajaran terkandung di dalam bab 8, bahan tingkatan 4, bahan kimia dalam industri. Okey, baik. Okey, jom kita teruskan. Okey, apa yang kita kena belajar hari ini ialah bahan buatan dalam industri. Okey, apa yang murid perlu tahu untuk sesi pembelajaran hari ini ialah menguraikan 6 jenis alloy dan kegunaannya. Okey, menyatakan pemerhatian dan inference daripada perbandingan logam tulen dan alloynya.
Okey, nombor 3, menguraikan 4 jenis kaca dan komposisinya serta kegunaannya. Okey, nombor 4, menguraikan 2 jenis seramik dan komposisinya serta kegunaannya. Dan yang akhir sekali ialah menguraikan maksud bahan kompozit dan 3 jenis bahan kompozit serta kegunaannya. Jadi bahan-bahan yang cikgu sebut ni semuanya ada di sekeliling kita. Okey, mari kita pergi tengok lagi. Okey, ini adalah alloy. Alloy ini adalah untuk bahan buatan yang pertamalah untuk dalam topik ini. Okey, kita ada 6 jenis alloy yang murid-murid kena tahu. Okey, murid-murid kena hafal. Okey, sebelum tu kita nak pergi kepada maksud alloy dulu. Okey, macam yang Afiq bengkokkan tadi, itu adalah logam tulen, iaitu aluminium. Kunci yang Afiq cuba bengkokkan tapi tak dapat. Ya. Itu adalah alloy. Itu sejenis alloy, dia bukan logam tulen. Okey. Jadi ada beza dari segi kekerasan. Okey. Kemudian jom kita tengok kegunaan alloy kita. Okey, kita ada yang kegunaan yang kita boleh lihat kat sini ialah contohnya duralumin. Duralumin merupakan alloy. Okey, digunakan untuk membuat badan kapal terbang. Okey, yang kedua ialah gangsa. Pingat gangsa kan? Okay, kita baru lepas sukan Olimpik. Ya. Okey, pingat gangsa tu diperbuat daripada alloy. Okey. Kemudian kunci. Okey, kunci ni ada macam-macam jenis alloy yang dibuatnya. Yang boleh dibuat untuk kunci. Okey, antaranya ialah loyang. Okey, keluli pun ada. Okey, macam-macam lah. Kemudian badan kereta diperbuat daripada keluli. Kita macam pernah dengar semua ni kan, keluli. Okey, badan kereta. And then kemudian keluli nirkarat kita gunakan untuk sudu dan garpu. Okey, keluli jenis ni dia kelihatan berkilat. Okey. Dan akhir sekali ialah pewter, biasanya digunakan untuk membuat barang cenderamata. Okey. Okey, ini adalah 6 kegunaan alloy yang perlu murid-murid tahu. Okey, jadi alloy sebenarnya dia lebih baik sifat dia daripada logam tulen. Okey, salah satunya ialah tadi kekerasan lah. Ya. Okey, yang pertama cikgu nak terangkan tentang sifat tahan kakisan. Okey, alloy sebenarnya lebih tahan kakisan. Okey, katakanlah kat sini kita ada dua jalur. Okey, satu kita ada kepingan keluli nirkarat. Okey, satu kita ada kepingan besi. Besi ialah logam tulen. Okey. Keluli nirkarat ialah sejenis alloy. Okey, jadi adakah kat sini, adakah alloy lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tulen? Okey, jadi uji kaji ni kita akan buat selama untuk lebih kurang 1 minggu. Kita akan dapati kepingan besi akan berkarat. Okey, manakala kepingan keluli nirkarat iaitu alloy tidak akan berkarat. Macam dekat rumah kita, sudu dan garpu tidak berkarat kan? Betul. Walaupun terkena air, Kita terkena cuci, udara, kita cuci guna sabun kan? Ya. Tidak berkarat sebab itu adalah alloy. Okey. Sudu dan garpu bukan besi. Bukan logam tulen lah. Jadi dia ada sifat tahan kakisan. Okey? Itu sifat alloy yang pertama yang telah kita panggil apa? Dia telah dinaik taraf daripada sifat logam tulen. Okey, kemudian ini pula kita nak menguji sesuatu logam dan juga alloy tu dari segi kekerasan. Macam kunci dengan kepingan aluminium tadi. Okey, kalau dalam uji kaji kita di makmal, okey, kita boleh menggunakan blok gangsa. Gangsa ialah sejenis alloy. Okey, kemudian kita jatuhkan pemberat. Okey, di atas bola keluli. Keluli ni pun sejenis alloy jugalah. Okey, kemudian kita akan ukur diameter lekuk. Maksudnya keluli tu dia boleh hentam masuk ke dalam blok gangsa ni sebanyak berapa dalam. So, nanti kita akan ukur dengan pembaris. Okey, kemudian eksperimen ni kita akan ulang dengan blok logam tulen iaitu logam kuprum. Okey. Okey. So daripada keputusan uji kaji ini, okey, adakah alloy lebih keras berbanding dengan logam? Okey, daripada 2 eksperimen kita buat tadi, satu menggunakan blok gangsa, satu menggunakan logam kuprum, didapati blok kuprum mempunyai diameter lekuk yang lebih besar. Okey, itu uji kaji lah. Okey,
Okey, so di sini nak menunjukkan gangsa iaitu alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen. Okey, jadi ini adalah perbezaan sifat alloy dan juga logam tulen. Bukan kata logam tulen tak baik, tapi kita naikkan dia punya sifat dia. Ya. Macam orang kata upgrade lah. Okey, naikkan dia punya ciri dia. Okey, kemudian antara alloy dengan logam tulen. Okey, dari segi permukaan, kita tengok kalau logam besi, dia warna kelabu pudar kan. Ya, betul. Kalau sudu, garpu, warna dia dah berkilat. Itu beza dia lah maksudnya. Boleh menambahkan rupa. Rupa akan jadi menarik bila sesuatu logam tu kita naik tarafkan dia jadi alloy. Ya. Okey. Faham? Dari segi sifat tahan kakisan, terutamanya dengan air, bertindak balas dengan air, bertindak balas dengan asid. Ya. Biasanya kalau logam tulen mudah kakis. Mudah bertindak balas dengan asid, dengan air, berkarat dan sebagainya lah. Okey, untuk alloy tahan kakisan lah macam cikgu tunjuk tadi. Okey, kemudian sifat kekerasan, ini dah terbukti tadi. Yeah. Alloy lebih keras daripada logam tulen. Okey. Okey, murid-murid faham? Murid-murid di studio okey? Okey, tunjuk Jadi, thumbs up dekat skrin kalau okey. Okey, baik. Macam mana kita nak tahu logam tulen? Okey, dalam kimia kita bukan setakat nak belajar ciri luaran dia saja. Kita nak tahu macam mana logam itu boleh jadi keras. Macam mana dia boleh menahan kakisan? Okey, apa yang dia buat? Okey, sifat logam tulen ialah logam tulen ni contohnya logam aluminium tadi ataupun logam besi. Dia ada atom kat sini, dalam ni ada atom aluminium. Oh, okey. Okey. Atom aluminium dia mempunyai saiz yang sama. Saiz yang samalah. Okey. Saiz atom yang sama. Jadi bila dikenakan daya, maksudnya daya bila diketuk, dibengkokkan, direnyuk. Jadi itu daya kita panggil kan. Jadi dia akan berubah. Dia boleh berubah kerana disebabkan saiz yang sama. Okey, atom-atom ini mudah menggelongsor. Istilah dia menggelongsor. Okey. Bila sama kan macam roller lah kan, dia boleh menggelongsor. Okey, jadi sifat ni kita panggil sifat mulur. Sifat mulur. Maksudnya mudah dibengkok semua itulah. Okey, satu lagi sifat dia ialah bersifat mudah ditempa. Okey, bila dikenakan daya, dia boleh ubah daripada macam aluminium, daripada blok aluminium, boleh jadi kepingan aluminium. Boleh jadi aluminium yang dekat rumah yang masak ikan tu kan. Betul. Aluminium Nak foil buat tu. steam. Yang tu. Maksudnya dia boleh boleh diubah. Itu adalah sifat yang mudah ditempa. Okey, jadi apakah yang kita nak naik taraf tu ialah kita panggil proses pengaloyan. Maksudnya kita jadikan logam tulen tadi tu sebagai alloy. Macam mana alloy terbentuk? Kita letakkan atom asing ke dalam logam ini. Okey, ini logam yang asal, atom logam asal yang warna kelabu. Yang warna biru itulah adalah logam asing. Atom logam asing. Maksudnya tak banyaklah. Yang banyak ialah atom logam tulen. Okey, so dia punya kedudukan dia sudah terganggu. Kita panggil dia terganggu bila daya dikenakan. Okey, jadi atom-atom tu tidak akan menggelongsor. Jadi bila kita ketuk kita nak patahkan okey, jadi atom tadi, logam alloy tadi tidak akan mudah dengan senang untuk dikenakan daya lah. Tidak boleh dibengkokkan lah. Okey, kerana atom logam asing akan mengganggu kedudukan yang teratur tadi tu. Faham. Okey, faham tak? Faham. Okey, jadi perkataan kat sini tip dia ialah term kat sini ialah menggelongsor. Atom logam tulen mudah menggelongsor. Jadi senang untuk dikenakan daya. Okey, alloy pula tidak mudah menggelongsor kerana atom asing telah mengganggu kedudukan atom-atom logam tulen. Jadi alloy lebih tahan kepada kakisan, lebih tahan kepada daya, okey. Lebih tahan kepada kalau kita ketuk pun dia takkan bengkok lah kan. Tidak mudahlah macam tidak mudah bertindak balas. Okey, jadi kita ada dua soalan kat sini. Cikgu nak soalan nombor 1, apakah kelebihan pengaloyan kuprum?
Kuprum adalah logam tulen. Okey, siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey. Okey, silakan. Sikit. Jawapan dia D. Tidak terkakis. Okey, bagus Syazul. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Suatu struktur yang kuat diperlukan untuk membina jambatan tahan kakisan. Kombinasi yang manakah sesuai dijadikan struktur itu? Okey, ni soalan untuk Saya siapa nak ni? jawab. Okey, Haris. Okey, Haris. Saya. Silakan. Okey. Saya nak jawab. Jawapan dia D. Ferrum dan karbon. Okey, betul Haris. Ferrum dan karbon. Ini dia, mereka dah buat ulang kaji sedikit lah. Itu antara logam dan juga alloy. Okey. Baik. Tahniah bagi Haris dan juga Syazul. Oh, alright. Okey, nombor 3. Okey, maklumat di bawah ialah tentang alloy X. Okey, komponen utama dia, logam utama dia ialah ferrum, iaitu besi. Kegunaannya ialah alatan pembedahan cutlery. Okey, saya nak siapa yang boleh jawab soalan ni? Apakah bahan X? Saya cikgu. Okey, siapa tu? Handayani. Handayani. Jawapan dia D. Keluli nirkarat. Keluli nirkarat. Oh, okey, betul. Betul. Bagus Handayani. Afiq pernah cabut gigi kan? Pernah. Ada bahan yang ada alat yang doktor gunakan untuk cermin dan juga alat untuk cabut Ya, gigi. betul. Itu adalah alat kita panggil alat perubatan. Okey. Itu pun juga dibuat daripada alloy lah, sejenis logam yang kuat. So dia tak mudah patah lah. Jadi sebenarnya alat perubatan yang digunakan oleh doktor gigi tu pun tak mudah karat juga Tak mudah karat memang tak okey. boleh tak mudah berkarat lah. Itu adalah ciri-ciri alloy yang ada, yang perlu ada pada sesuatu alloy tu. Okey, faham. Okey. Baik, silakan cikgu teruskan. Okey, lagi kita ada soalan. Okey, struktur kat sini. Ini tentang mekanisme pengaloyan tadi. Okey, raja di bawah menunjukkan proses pembuatan gangsa. Gangsa ialah sejenis alloy. Okey. Jadi kita ada logam tulen kat sini, iaitu saiz dia sama. Kemudian kita masukkan logam asing. Logam asing tak banyak, logam tulen lah yang banyak. Okey, jadi namakan atom P dan atom logam Q. Kita nak hasilkan alloy gangsa. Pada slide yang pertama tadi, kita dah hafal 6 jenis. Kita dah hafal 6 jenis alloy dan kegunaannya. Okey, jadi untuk gangsa, apakah bahan P yang kita kena ada, iaitu logam utama, dan bahan Q ataupun logam Q yang kita kena tambah sebagai atom asing itu. Okey, yang ni cikgu nak murid cikgu jawab. Okay, Siapa siapa yang tu? nak mencuba? Saya cikgu. Siapa tu? Cikgu. Oh, Amira. Okey, Amira, Silakan okey. Amira. P. Cuprum. Q. Sternum. P ialah cuprum, Q ialah sternum. Okey. Okey, betul. P ialah cuprum, Q ialah sternum. Dua-dua ni adalah logam tulen. Tapi kita gunakan cuprum yang lebih banyak. Okey, sternum kita gunakan sedikit saja. Okey, soalan B ialah namakan proses W. Okey, siapa? Siapa nak mencuba? Aifah. Saya cikgu. Okey, Aifah. Proses pengaloyan. Okey, proses pengaloyan. Ya, betul. Proses pengaloyan ialah proses untuk kita jadikan logam tulen, kita naik taraf dia ke alloy. Itu kita panggil proses pengaloyan. Okey, lagi kita ada, mungkin kita boleh jawab soalan C1, nyatakan satu sifat bagi gangsa. Saya cikgu. Okey, doktor Hairul. terbaik. Silakan. Lebih keras atau lebih tahan kakisan? Okey, Lebih jom keras. tengok jawapan dia. Betul tak? Okey, lebih keras atau lebih tahan kakisan. Cikgu dah ajar tadi kan? Kita dah buat uji kaji tentang kekerasan dan kakisan. Okey, nombor 2. Nyatakan kesan kehadiran atom logam Q. Okey, dalam gangsa. Logam Q tadi ialah logam asing tadi. Okey, siapa yang nak jawab yang ni? Haris. Saya. Haris. Silakan Haris. Jawapan saya, atom logam Q dalam gangsa akan mengganggu struktur dan susunan lapisan atom logam W dalam gangsa itu daripada mengelongsor di atas lapisan atom lain. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Okey, so ayat yang kita kena ingat ialah atom logam Q mengganggu.
Okey, atom asing itu dia akan mengganggu struktur dan susunan lapisan logam W, iaitu logam asal tadi. Okey, supaya dia mengelakkan daripada menggelongsor. Ayat menggelongsor ni lah. Okey, bila tak ada gelongsor, jadi alloy bersifat lebih keras. Okey. Kat sini, kita ada pingat kat sini. Ya. Okey, Raja dipamerkan sebuah pingat, okey, yang diperbuat daripada gangsa. Okey, ramalkan sifat pingat ini. Siapa Saya nak boleh jawab. ramalkan? Okey, Aifah. silakan Aifah. Macam mana tu? Kita dengar ramalan Lembut. dia. Apa dia? Lembut. Jika dia diperbuat daripada logam tulen kan, mesti bersifat lembut. Okey, lepas tu tidak tahan kakisan, mungkin mudah patah, Fik. Ya, betul. Mungkin dia akan mudah patah. Tak sempat sampai Malaysia, pingat dah patah. Jadi tak seronok lah kan. Mungkin tak sempat nak gigit lagi. Tak sempat nak gigit. Okey, baiklah. Jadi cikgu, itulah dia ilmu yang disampaikan daripada Cikgu Nick. Jadi Afiq harap murid-murid di rumah juga boleh dapat tangkap semua ilmu yang disampaikan. Tapi kita tak akan habiskan di sini saja. Kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, tadi kita dah tahu kita dah cuba juga beberapa soalan bersama dengan murid di studio. Jadi Afiq harap murid di rumah pun dapat ikuti kami semua. Jadi sekarang kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Nick, mata pelajaran kimia. Silakan Cikgu. Terima kasih, Afiq. Sama. Okey, bahan buatan yang kedua selain daripada alloy ialah kaca. Oh. Siapa sangka kaca merupakan bahan kimia? Ya. Okey. So kita kat sini kita kena tahu 6 sifat kaca. Okey, iaitu kaca bersifat keras, okey, tetapi rapuh. Maksudnya mudah pecahlah. Kaca lengai secara kimia. Okey, lengai secara kimia maksudnya tidak boleh bertindak balas dengan bahan kimia dengan mudah. Okey. Kemudian kaca bersifat lutsina, okey, boleh tembus. Kaca kalis air semestinya sebab untuk diisi air dan sebagainya. Okey, kaca merupakan penebat haba yang sangat baik. Okey, boleh dijadikan sebagai penebat haba. Kemudian yang last sekali juga penebat elektrik yang baik. Okey, itu adalah 6 ciri-ciri kaca yang murid kena tahu. Okey, murid. Baik. Okey. Kita dekat sini kita kena tahu 4 jenis kaca. Kita tahu kaca ada banyak. Dekat mak amal ada kaca, dekat rumah ada kaca, pinggan mangkuk pun kaca kan? Ya. Okey, jadi apakah jenis kaca? Kita kena tahu beberapa jenis kaca. Yang pertama ialah kaca untuk teleskop. Okey, itu adalah gambar teleskop. Okey, ini kita panggil kaca silika terlakur. Okey, sebenarnya asas untuk pembuatan kaca ialah silika. Silika atau nama kimia dia ialah silikon dioksida. Okey, berformula SiO2. Afiq tahu tak silika apa? Silika. Tak pasti. Silika Silika, ialah- kaca silika? Dia asas pembuatan kaca ialah silika. Silika itu ialah pasir. Okey. Banyak tak silika dekat pantai? Banyak. Ya, silika itu adalah pasir. Sebenarnya itu adalah silikon dioksida. Nama lain dia adalah silika. Okey, jadi dia punya komponen utama ialah silika. Okey, so kaca yang digunakan untuk membuat teleskop untuk kita observe bintang kan, anak bulan dan sebagainya. Okey, kaca jenis yang kedua ialah kaca soda kapur. Okey, kenapa nama dia macam ni? Mesti dia ada sebab. Okey, ianya dihasilkan daripada silika, pasir, iaitu silikon dioksida, dan ada tambahan iaitu soda. Soda ialah nama komersial. Okey, nama kimia dia ialah natrium karbonat, berformula Na2CO3 dan batu kapur. So ada 2 bahan tambahan selain daripada silika, iaitu natrium karbonat dan batu kapur, kalsium karbonat. So ada 2. Sebab tu nama dia kaca soda kapur. Biasanya kaca jenis ini kita gunakan untuk membuat botol kaca, barang perhiasan kaca. Okey, dan macam-macam alat kaca yang lainlah. Okey, kemudian yang ketiga, kaca jenis ketiga, ini kaca yang sangat selalu kita tengok kan dalam amal kan. Betul. Okey, ini kita panggil kaca borosilikat.
Okey, dia punya komponen utama macam biasa silika atau silikon dioksida. Okey, komponen kedua ialah soda iaitu natrium karbonat. Okey, tadi dah ada dekat kaca yang kedua tadi ada soda dah. Okey, kemudian batu kapur iaitu kalsium karbonat CaCO3. Okey, ada satu tambahan kat sini, boron oksida. Okey. Boron oksida B2O3 dan aluminium oksida. So ada beberapa bahan tambahan untuk menghasilkan kaca borosilikat. Okey, itu adalah kaca jenis yang ketiga. Banyak ya kaca ya. Banyak rupanya jenis kaca. Rupanya banyak kaca. Ingat kaca satu jenis je kan? Ya. Okey. So nombor 4 ialah kaca plumbum. Okey, kenapa nama dia kaca plumbum? Okey, selain komponen utama iaitu silika ataupun silikon dioksida. Okey, dia juga telah ditambah dengan soda macam tadi juga iaitu natrium karbonat. Dan satu tambahan bahan lain iaitu plumbum 2 oksida. Okey, sejenis oksida logam. Okey, plumbum 2 oksida PbO. So nama dia adalah kaca plumbum. Kaca plumbum. Ya, kaca plumbum. Selalunya digunakan untuk membuat kaca yang beratlah seperti prisma. Okey, kat sini contoh dia prisma. Okey, jadi pecah kaca, pecah cawan. Sudah baca, mari kita cuba soalan lah. Okey. Betul? Ya, soalan. betul. Baik. Pandai tu. Ada pantun kat sini hari ni. Okey, soalan kaca. Okey. Okey, soalan kaca yang selalu yang selalu keluar dalam SPM lah sebab kita kan slot sukses kan. Betul. Okey, silikon dioksida. Silikon dioksida ni nama lain bagi silika. Nama komersial silika, nama kimia silikon dioksida. Nama biasa kaca. Pasir. Oh. Ini yang pasir. Pasir tu ialah asas. Bahan asas untuk membuat kaca. Baik. Okey. Silikon dioksida ialah komponen utama pembentukan kaca. Apakah jenis kaca yang terbentuk apabila kalsium karbonat dipanaskan dengan silikon dioksida? Maksudnya proses pembuatan kaca lah. Dia nak hasilkan kaca apa? Okey, soalan ini cikgu nak siapa jawab? Murid cikgu? Siapa yang nak mencuba? Saya cikgu. Amira. Okey, Amira yang. Okey, silakan Amira. D. Kaca soda kapur. Kaca soda kapur. Dia kata tadi kalsium karbonat kan. Tadi cikgu dah terangkan kalsium karbonat ataupun batu kapur. Okey, so kaca soda kapur lah. Okey, bagus. Okey, jawapan dia betul. D. Okey, kita ada soalan kedua, soalan objektif juga. Okey, bahan manakah yang diperlukan perlu ditambah pada kaca yang sesuai digunakan untuk membuat cermin tingkap okey yang boleh menahan silau. Kita pernah tengok cermin tingkap yang ada cahaya matahari boleh masuk terus dan ada yang gelap. Ya, betul. Okey. Jadi ini kaca jenis apa? Murid cikgu siapa? Saya nak jawab soalan ni cikgu. Okey, silakan Syazul. Jawapan dia C. Argentum chlorida. C. Argentum chlorida. Okey, jadi argentum chlorida adalah satu komponen di dalam kaca yang kita tambahkan kepada kaca bahan asas untuk menahan silau. Biasanya digunakan untuk membuat tingkap yang bercermin gelap lah. Ya, faham. Okey, selain daripada kaca, dia ada satu lagi bahan kimia. Ini adalah bahan buatan yang ketiga, iaitu seramik. Seramik ni macam kaca, tapi kalau dekat rumah kita akan panggil kaca dengan seramik tu macam sama saja. Ya, hampir. Hampir sama, tapi sebenarnya dia ada beza dia. Okey, dia sama tapi tidak serupa sikitlah. Okey, apakah seramik? Okey, seramik merupakan pepeja yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Okay, itu adalah komponen dalam komposisi dalam seramik. Okey, jadi jom kita hafal 6 sifat bagi seramik. Okey, yang pertama ialah rintangan haba yang tinggi. Okey, ini adalah satu ciri seramik yang sangat penting untuk buat bahan-bahan yang perlukan rintangan haba yang tinggi dalam industri lah. Okey, seramik mudah pecah macam kaca. So dia bersifat rapuh. Okey, lengan secara kimia tidak mudah bertindak balas dengan bahan kimia, dengan asid ke, dengan alkali ke, dengan oksigen ke. Okey, tidak mudah. Okey, sebagai penebat elektrik,
Okey, betul. Keras dan kuat macam kaca juga. Okey, dan juga boleh digunakan sebagai penebat haba. So, kita ada 6 ciri-ciri seramik. Okey. Ini adalah contoh-contoh seramik. Pernah nampak kan? Okey. Ini seramik dikategorikan kepada 2 jenis, iaitu seramik tradisional. Okey, ini memang banyak kita guna. Memang ada dekat rumah kita. Okey, iaitu barang cenderamata seperti tembikar. Okey, batu bata juga adalah salah satu kategori seramik. Oh. Okey, mangkuk dekat rumah kita yang tidak transparan tu adalah seramik. Okey, seramik tradisional biasanya diperbuat daripada tanah liat. Okey. Seperti kaolin. Kaolin ialah tanah liat yang berwarna putih. Okey. Dia punya formula dia. Okey. Al2O3, 2SiO2. Ini adalah silikon dioksida dan dihidrat, iaitu ada air dalam tu. Okey, tanah liat sebenarnya nama dia kalau pasir, kalau kaca, komponen utama ialah pasir, iaitu silikon dioksida atau silika. Kalau seramik, komponen utama dia adalah tanah liat. Tanah liat nama dia ialah silikat. Okey? Silikat. Maksudnya yang tadi silika, yang ni silikat. Silikat ialah tanah liat. Okey? Okey, kemudian okey, tanah liat macam mana dia buat? Tanah liat dicampurkan bersama air untuk menghasilkan campuran yang lembut dan mudah dibentuk. Pernah tengok kan tembikar dekat Perak kan dia. Pembuatan tembikar itu adalah contoh pembuatan tembikar tradisional. Okey, kebanyakan ni yang digunakan di rumah kita. Okey, apakah ahli sains buat nak tambahkan tembikar tu? Nak naikkan ciri-ciri tembikar supaya boleh digunakan dalam industri. Okey, ini kita panggil seramik termaju. Ini kategori yang kedua. Okey, ini jenis yang kedua, seramik termaju. Okey, seramik termaju digunakan atau diperbuat daripada bahan bukan organik seperti oksida, okey, karbida dan nitrida. Okey, dia ada bahan kimia yang mengandungi unsur oksida, karbida dan juga nitrida. Okey, ditambahkan kepada tanah liat tadi supaya menjadi lebih kukuh, lebih sesuai untuk dijadikan bahan dalam industri. Okey, jadi seramik-seramik yang telah dinaikkan sifat dia ini mempunyai rintangan haba, okey, dan lelasan yang lebih tinggi. Okey, rintangan kepada haba dan juga tahan lelasan kepada yang lebih tinggi. Okey, serta mengekalkan ciri seramik yang samalah, iaitu lengai kepada kimia. Maksudnya kalau jumpa bahan kimia dia tidak mudah terkakis atau bertindak balas. Okey, satu lagi sifat yang paling penting ialah sifat seramik ni superconductivity. Okey, superconductivity. Okey, ini adalah seramik yang termaju yang telah diperkenalkan dalam industri dan banyak penggunaannya dalam kehidupan harian kita. Contohnya, okey, cakera pemotong. Pernah tengok? Ini biasa mekanik kan. Okey, jurutera digunakan untuk memotong sesuatu logam ataupun benda yang keras lah. Okey, cakera brake. Nama lain dia brake disc lah. Okey. Brake disc. Okey, juga menggunakan seramik termaju. Okey, cincin tungsten karbida juga digunakan dalam industri. Alright. Baik, seterusnya. Soalan. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, soalan yang selalunya keluar dalam SPM ialah, okey, kaca dan seramik mempunyai beberapa sifat yang sama, namun kedua-duanya juga mempunyai sifat yang berbeza. Okey, apakah sifat tu? Sifat yang berbeza maksudnya. Sifat berbeza tersebut ialah apa? Apa yang dia berbeza dengan kaca? Handayani, saya dah nampak dia angkat tangan tadi. Okey, silakan. Bagus. Saya nak Okey. jawab. Boleh. Jawapan dia A, Luxina. Luxina, betul tak? Beza Luxina. antara seramik dengan kaca adalah Luxina. Luxina. Okey. Jadi kena pergi dapur lepas ni tengok pinggan mana yang Luxina tu kaca. Okey. Yang tak Luxina tu seramik. Tahu kan? Baik, faham. Okey, next. Okey, seterusnya soalan dia. Okey, gigi palsu. Gigi palsu merupakan gigi dan gusi tiruan yang diperbuat khusus untuk menggantikan gigi semula jadi yang hilang atau dicabut.
Gigi palsu biasanya dibuat daripada seramik. Okey, antara sifat berikut yang manakah menjadikan seramik sesuai dijadikan gigi palsu? Sifat yang mana yang kita sesuai untuk dijadikan gigi palsu? Okey. Harith. Okey, dia nak melambai-lambai pula. Harith. Okey, silakan. Saya nak jawab. Jawapan dia C, tahan mampatan. Okey, tahan mampatan. Tahan mampatan. Macam mana dia tahan mampatan? Gigi untuk untuk menggigit kan? Gigit. Jadi kena ada satu bahan yang kuat lah kan? Ya, betul. Tak bolehlah kalau kita nak gigit Baru kacang gigit yang keras, pecah pula gigi. Jadi tak nak yang tu. So Baik. ada sifat tahan mampatan. Okey. Okey, seterusnya kita ada bahan yang terakhir dalam bahan kimia, bahan buatan dalam industri, iaitu bahan komposit dan kepentingannya. Okey, jadi cikgu bahannya bagi maksud bahan komposit dulu. Okey, soalan tu cikgu akan bagi lepas ni. Okey, bahan komposit merupakan bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih unsur yang bukan homogen. Okey, homo maksudnya sama, maksudnya bahan yang berlainan lah. Okey, iaitu ada dua bahan, iaitu bahan metrik dan juga bahan pengukuhan. Okey, dua bahan utama dalam bahan komposit. Okey, contoh bahan metrik ialah lignin. Okey, dan ada satu lagi ialah bahan pengukuhan. So dua bahan ni bila dicampur, kita panggil dia bahan komposit. Okey, banyak lagi contoh bahan komposit yang akan cikgu tunjukkan contoh-contoh dia dan kegunaan-kegunaan bahan komposit yang kita kena tahu. Okey, ini adalah contoh-contoh kegunaan bahan komposit. Okey, yang pertamanya ialah konkrit yang diperkukuhkan. Okey, contohnya untuk membuat jambatan, kita guna bahan komposit. Nama bahan komposit itu ialah konkrit yang diperkukuhkan. Okey, kaca gentian, salah satu bahan komposit yang digunakan untuk membuat helmet. Okey. Ada lagi iaitu kaca fotokromik. Okey, walaupun dia kaca tapi dia adalah kaca bahan komposit. Okey, jadi kaca ini digunakan untuk membuat tingkap bangunan. Biasanya bangunan yang tinggi. Okey, superkonduktor digunakan dalam mesin MRI ataupun pengimejan resonik magnetik. Okey, ini mesin MRI. Okey, dan yang last sekali ialah gentian optik. Okey, biasanya digunakan dalam kabel rangkaian komputer yang dekat belakang CPU tu. Yeah. Okey, ada satu kabel kita panggil dia kabel rangkaian komputer. Oh, okey. Okey. Kabel optik lah. Kabel optik. Itu juga adalah bahan komposit. So ingat balik bahan komposit kita ada bahan metrik. Okey. Kita ada bahan metrik. Kita ada bahan pengukuhan. Okey, campur dua bahan ni, okey, dia akan membentuk satu bahan komposit. Jadi kalau kat sini yang paling paling banyak digunakan ialah konkrit lah. Kalau kita nak buat bangunan kan. Ya. So selain daripada simen, batu dan kita letak besi ataupun keluli. Jadi dia campur tiga bahan tu untuk membentuk konkrit. Kita panggil dia konkrit yang diperkukuhkan. Okey? Bangunan ke rumah ke kita tak boleh buat menggunakan satu bahan sahaja. Okay, untuk dia punya struktur, dinding dia, tiang dia kita tak boleh guna satu bahan sahaja. Okey, baik jadi cikgu. Kita dah tahu dah bahan komposit dan kepentingannya. Kita pun dah tahu juga contoh dan kegunaan bahan komposit yang diterangkan daripada Cikgu Nik sebentar tadi. Jadi mungkin selepas ini kita nak cuba soalan pula. Jadi Afiq bagi peluang kepada murid-murid di rumah dan juga murid-murid di studio untuk hadam terlebih dahulu segala ilmu tersebut. Dan selepas ini kita cuba pula soalan bersama dengan Cikgu Nik. Jadi kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Okey, tadi Afiq dah bertanya dengan murid di studio. Afiq nak bertanya pula dengan murid yang di rumah. Anda semua okey? Boleh faham tak dengan pembelajaran daripada Cikgu Nik?
Okey, jadi sekarang ni kita nak teruskan pula. Tadi kita dah cuba faham soal, kita dah cuba fahamkan. Jadi sekarang kita nak cuba menjawab soalan pula bersama dengan kawan-kawan kita yang ada di studio. Tak lupa juga bersama dengan Cikgu Nik. Jadi jom kita bersama dengan Cikgu Nik. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Okey, jom kita sambung. Kita ada lagi soalan kat sini. Okey, soalan yang contoh soalan yang lebih kurang sama macam SPM. Biasanya soalan dan tajuk ini banyak ditanya dalam objektif lah. Okay? Tadi ada satu soalan struktur kan. Mungkin lain slot kita boleh belajar untuk soalan esei pula atau bahagian B. InsyaAllah. Okey, untuk soalan yang ni. Okey, nombor 1, berikut ialah ciri-ciri bahan yang diperlukan untuk menghasilkan satu produk baharu dalam industri. Okey, ciri-cirinya adalah tiada rintangan elektrik, berfungsi di bawah suhu rendah yang melampau, memindahkan maklumat dengan kelajuan tinggi. Okey, bila sebut pindah maklumat, okey, kelajuan tinggi, okey, mesti murid dah hafal, dah tahu apa bahan tu. Okey, mungkin ada 2 atau lebih bahan, mungkin ada 1 bahan saja, mungkin ada 2. Okey, apakah bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan produk ini? Cikgu perlukan murid untuk jawablah soalan ni. Saya nak beri jawapan untuk soalan ni, Cikgu. Boleh, silakan Syazul. Syazul. Jawapan C, 2 dan 3, iaitu superkonduktor dan gentian optik. Okey, ini memang ramai yang dah tahulah. Okey, superkonduktor gentian optik adalah bahan yang boleh memindahkan maklumat dengan kelajuan tinggi di samping 2 ciri yang ada dekat atas ni. Okey, itu ciri 2 bahan tadi. Okey, yang kedua, antara soalan lain ialah antara berikut yang manakah bahan komposit? Kan kita tengok semua kat sini kaca kan? Ya. Tapi ada satu kaca yang bahan komposit. Dia bukan bawah kategori kaca. Okey, tapi tapi nama dia kaca. Tapi kaca tu kaca bahan komposit. Apakah dia? Khairul Haziq. Okey. Boleh jawab tak? Aifa. Oh, Aifa nak cuba. Aifa nak cuba. D. Kaca fotokromik. Okey, kaca fotokromik. Okey, kaca fotokromik. Dia dalam kehidupan harian kita ada juga orang panggil kaca fotokromik ni sebagai kaca fotogrey. Pernah tengok kan cermin mata yang bila di tempat panas warna dia gelap, bila di tempat cerah warna dia cerah. Itu sejenis kaca fotokromik. Okey, so untuk hari ini kita dah belajar beberapa bahan buatan dalam industri. Yang pertamanya ialah alloy. Okey, alloy panjang sikitlah sebab kita nak tahu macam mana pengaloyan, proses pengaloyan berlaku, macam mana atom logam asing mengganggu dan sehingga alloy itu tahan kepada kakisan dan boleh menjadi keras berbanding dengan logam tulen. Okey, itu yang pertama, alloy. Okey, yang kedua ialah kaca. Okey, kaca ada 4 jenis, ada 6 ciri-ciri kaca. Okey, yang ketiga ialah seramik. Okey, seramik juga ada 6 ciri-ciri dan ada beberapa kegunaan seramik. Okey. Kemudian yang last sekali ialah bahan bahan komposit. Okey. Bahan komposit tadi ada banyak contoh. Okey, boleh tengok contoh tu semua ada di sekeliling kita. Bila kita dah belajar kita oh, ini rupanya bahan ini kena ada ilmu kimia ya nak buat benda ni ya. Okey. Itulah yang menariknya tentang tajuk pada hari ini. Okey. Murid-murid. Jadi itulah dia rumusan daripada cikgu. Jadi cikgu ada tak apa-apa pesanan buat murid-murid di luar sana yang bersama-sama dengan kita daripada mula sehinggalah selesai sesi pembelajaran kita pada hari ini? Okey, pesanan cikgu untuk SPM 2021 ataupun untuk murid-murid lain yang ingin belajar dekat rumah, okey. Duduk rumah, okey, jaga SOP. Jangan lupa mengulang kaji di rumah walaupun kita dalam keadaan yang serba tak boleh pergi sekolah. Okay? Belajar kita mesti teruskan. Jangan lupa tonton Didik TV. Okey, terima kasih Cikgu Nik. Okey, terima kasih Cikgu Nik. Cikgu Nik Adwati dan tak lupa juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita di studio sepanjang sesi pembelajaran kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jasmin 2 Kajang, Selangor. Terima kasih semua Aifa, Syazul, Harith, Handayani, Amira dan juga Khairul Haziq. Alright. Jadi Afiq harap apa saja cita-cita yang anda impikan akan tercapai juga suatu hari nanti. Okey? Dan semoga anda memperolehi keputusan yang cemerlang untuk SPM tidak lama lagi. Baiklah, jadi itu saja untuk sukses SPM pada kali ini. Kalau nak teruskan sesi ulang kaji,
Teruskan setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM.